Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita meneruskan bacaan kitab Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in yang membicarakan tentang haid, nifas dan istihadah pada muka surat yang ke 90. Yang ke 90. Muka surat yang ke-90 membicarakan tentang adat istihadah haid. Adat istihadah haid. Istihadah, adat haid lain, adat istihadah haid lain. Adat haid adalah jumlah hari yang kali terakhir. Kali terakhir berapa hari? 5 hari. Maka adat haid 5 hari. Itu dipanggil adat haid. Adat istihadah haid berbeza. Kerana adat istihadah, adat istihadah. Jadi adat istihadah ni adalah satu keadaan dia telah berlaku istihadah pada satu bulan tu. Bulan seterusnya dia telah ada adat istihadah haid. Dia sebenarnya sama je dengan adat haid. Adat haid pada bulan tu, satu bulan tu dia normal, katalah 7 hari. Okay. Maka bulan seterusnya maka adat haidnya adalah 7 hari. Kerana kali terakhir dia 7 hari. Itu adat haid. Adat istihadah haid adalah pada waktu itu, pada bulan itu, pada kali itu dia telah berlaku istihadah, iaitu darah lebih 15 hari. Kemudian dia selesaikanlah. Pada bulan ataupun kitaran seterusnya atau bulan seterusnya dia telah ada adat istihadah haid. Itu maksud dia. Baik, mari kita baca. Adat istihadah haid, adat istihadah adalah merujuk kepada kaedah penyelesaian kitaran kedua setelah berlaku istihadah pada kitaran pertama. Maknanya adat istihadah adalah kaedah penyelesaian kitaran kedua. Maknanya bukan kitaran pertama. Maksud kitaran ni maksudnya kalau pada kali itu dia telah berlaku istihadah, selepas tu bulan seterusnya, kali ke seterusnya, kaedah pengiraan haidnya adalah berbeza dah.
Dia bukan yang bulan pertama jadi istihadah, tidak. Dia bulan yang kedua yang belum tentu jadi istihadah ataupun tidak. Bulan seterusnya, bukan bulan kedua, bulan seterusnya. Jadi adat istihadah adalah merujuk kepada kaedah penyelesaian kitaran kedua setelah berlaku istihadah pada kitaran pertama. Telah sedia maklum sama ada kaedah tamyiz atau kaedah adat yang digunakan apabila berlakunya istihadah. Kita dah sedia maklum, kita dah muka surat 90. Maka kita dah sedia maklum dalam pengajian sebelum ni bahawasanya apabila nak menyelesaikan satu keadaan yang darah melebihi 15 hari 15 malam, kaedah dia sama ada tamyiz, beza sifat darah, yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah, ataupun adat, iaitu jika tak boleh atau luput syarat tamyiz, atau tak boleh dah nak menggunakan kaedah tamyiz darah kuat, haid, darah lemah, istihadah kerana mungkin satu warna, mungkin warna terlalu bercelaru, maka penggunaan kaedah nak menentukan yang mana haid, yang mana istihadah setelah darah melebihi 15 hari ni adalah dengan kaedah adat, iaitu tengok kali terakhir. Kita dah tahu dah, sedia maklum dah tu, kali terakhir haidnya berapa, yang normal tu 8 hari, maka adat haidnya 8 hari lah. Itulah kaedah penyelesaiannya. Tetapi hendaklah menunggu sehingga darah yang keluar melepasi garisan sebanyak-banyak haid. Macam mana sekalipun, kena tunggulah darah tu keluar lebih daripada 15 hari 15 malam. Selagi darah tu tak keluar 15 hari 15 malam, maka tak terpakailah kaedah tamyiz ke, kaedah adat ke, tak terpakailah, sebab dia belum istihadah lagi. Bila melepasi garisan sebanyak-banyak haid, iaitu 360 jam atau 15 hari 15 malam, barulah ada kaedahnya untuk menyelesaikan. Sebab tak tahu mana satu haid, mana satu istihadah. Tak bolehlah kita kata 15 hari yang pertama haid, hari ke-16 istihadah. Mana boleh, kaedah apa yang kita pakai? Jadi kaedahnya adalah tamyiz atau adat. Tapi nak tak nak kena tunggu garisan sebanyak-banyak haid dulu. Kerana tentunya tidak diketahui ianya mengalami istihadah atau tidak sebelum darah itu melangkaui 15 hari 15 malam. Selagi tak lebih 15 hari 15 malam, mana nak tahu dia istihadah ke tak? Jadi kena tunggulah nak tak nak sampai 15 hari 15 malam, barulah dapat menentukan yang mana haid, yang mana istihadah menggunakan kaedah tamyiz atau adat tadi. Itu kitaran pertama, ataupun itu baru-baru jadi. Maksudnya darah keluar, tunggu ajalah 15 hari. Saya guna istilah kitaran pertama. Okay. Apabila pendarahan berhenti sebelum melebihi sebanyak-banyak haid, belum sampai 15 hari darah berhenti, pendarahan berhenti, maka ternyata dengan yakin bahawa sekadar itu sahajalah jumlah haidnya, yakinlah jumlah haidnya tu je lah. Sebab apa? Tak lebih 15 hari kan, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Tiba-tiba darah tak sampai 15 hari, berhenti dekat 10, maka 10 hari lah haid, berhenti kat 11 hari lah haid, berhenti kat 3 hari lah haid. Dan hendaklah melakukan perkara yang diwajibkan ketika suci. Dan dia tu kenalah buat perkara yang diwajibkan ketika suci, iaitu apa yang wajibnya? Wajib mandi. Mandi tu maksud mandi hadas lah. Wajib mandi hadas. Wajib solat. Wajib puasa kalau bulan Ramadan. Wajiblah dia buat semua tu. Sebab darah dah berhenti kan. Tetapi jika darah berterusan melebihi sebanyak-banyak haid, darah lebih 15 hari 15 malam, maka diketahui dengan yakin bahawa ianya sedang mengalami istihadah. Yakinlah sebab dah lebih 15 hari kan.
dah melangkaui sebanyak-banyak haid kan. Jadi macam mana nak settle ni? 15 hari pertama haid, hari ke-16 istiadah. Cukup-cukup lah tu. Cukup-cukup lah. Mana kaedah dapat dah kesalahfahaman dalam masyarakat. Darah datang 20 hari, 15 hari haid, yang baki 5 hari tu istiadah. Cukup-cukup lah. Salah tu. Habis tu macam mana? Apabila darah melebihi 15 hari 15 malam, baru diketahui dengan yakin bahawa ianya sedang mengalami istiadah. Dalam 20 hari, contoh 20 hari keluar berterusan tadi, 20 hari tu semuanya, dalam 20 hari tu ada haid dan ada istiadah. Baru tahu. Yang mana haid, tak tahu lagi. Yang mana istiadah, tak tahu lagi. Yang pentingnya darah keluar 20 hari. Ada haid, ada istiadah. Yang mana tak tahu. Tak tahu lagi. Macam mana nak tahu? Dan perlu melihat ke belakang bagi memastikan sifat darah. Perlu melihat ke belakang tu maksud perlu melihat yang sebelum tu lah. So, yang dalam 20 hari tu perlu melihat 20 hari punya darah yang keluar tadi bagi memastikan sifat darah untuk tujuan tamyiz. Nak tahu hari pertama warna apa, pukul berapa, hari kedua. Masa tu baru nak melihat ke belakang balik. Catatan adalah sangat diperlukan pada waktu ini. Sebab darah dah keluar lebih 15 hari ni. Nak tengok yang mana darah kuat, yang mana darah lemah, boleh tambis atau tak boleh tambis, luput syarat tambis ke apa ke. Atau mengenal pasti adat sebelumnya bagi menentukan jumlah haid, jumlah sebenar haid dan istiadahnya. Kalau luput syarat tamyiz, kalau tak boleh tamyiz kerana tak cukup syarat tamyiz, maka waktu tu tengoklah kali terakhir dia. Maksudnya bulan sebelum atau kitaran sebelum. Berapa hari, maka haidnya berapa hari, itulah ikut adat tu. Apabila berlaku sedemikian, bila jadi macam tu, maka perempuan ini telah ada yang dinamakan adat istiadah. Bila dah darah lebih 15 hari dan dapat settle dah sama ada menggunakan adat ke, guna tamyiz ke, dan lepas tu habislah untuk bulan tu. Kes bulan tu habislah, clear lah. Okay? Jadi maka setelah dah habis masalah pada bulan itu, iaitu darah lebih 15 hari dan menyelesaikan menggunakan tamyiz ataupun adat, maka dia dinamakan adat istiadah. Maka perempuan ini telah ada adat istiadah, iaitu sudah berlaku pada kali terakhir. Kitaran darah haidnya telah bercampur dengan istiadah, dan adat istiadah ini ditetapkan cukup dengan sekali saja, iaitu kali terakhir. Jadi kalau katalah contoh saya bagi beberapa contoh, takut salah faham. Contohnya bulan 1. Contoh bulan 1. Pada bulan 1 darah 8 hari, maka haidnya 8 hari lah. Okay. Itu bulan 1. Bulan Februari, bulan kedua. Bulan kedua, darah yang keluar 14 hari. Lepas tu berhenti, maka haidnya 14 hari lah. Adakah dia ada adat istiadah? Tak ada lagi. Tak ada lagi. Bulan ketiga, darah keluar 3 hari aja, lepas tu berhenti. Adakah dia dah ada adat istiadah? Tak ada lagi. Bulan keempat, darah keluar 8 hari, lepas tu berhenti. Adakah dia dah ada adat istiadah? Tak ada lagi. Bulan kelima, darah keluar 16 hari. Darah keluar 16 hari. Maknanya lebih sebanyak-banyak haid kan. Maka dia menyelesaikan kaedah tamyiz tadi, dia menyelesaikan darah yang keluar lebih 15 hari, 16 hari tadi tu dengan kaedah tamyiz. Lepas dah settle lah, dah tahu yang mana haid, yang mana istiadah. Adakah dia ada adat istiadah? Dia dah ada adat istiadah sebab dah berlaku istiadah kali terakhir. Itu bulan 5. Bulan ke-6 kembali normal, darahnya 7 hari, lepas tu berhenti. Adakah dia ada adat istiadah? Tak ada dah. Tak ada adat istiadah dah. Tak ada adat istiadah dah.
Kenapa pula? Kan bulan lepas dia istiadah. Ya, bulan lepas dia istiadah. Bulan 4, bulan 5 dia istiadah. Katalah bulan 5 dia istiadah. Bulan 6 kan 7 hari. Maka dengan bulan 6 tu darahnya 7 hari telah reset balik. Setelah mengatakan seolah-olah sekarang ni dia tak ada adat istiadah dah. Sebab adat istiadah tadi apabila kali terakhir dia istiadah, itu baru nama adat istiadah. Sekarang ni kali terakhir, iaitu cerita bulan 6 ni 7 hari darah, maka tak adalah adat istiadah. Walaupun bulan 5 dia ada adat istiadah. Jadi dia tak ada. Sebab tu maksud dia adat istiadah ini ditetapkan cukup dengan sekali sahaja. Contoh lagi, sambung lagi. Tadi bulan 6 kan, bulan 7, bulan Julai, bulan 7 darah keluar 10 hari, tak ada adat istiadah. Bulan 7, bulan 8 darah keluar 20 hari, menyelesaikan dengan kaedah adat, maka dia ada adat istiadah. Bulan 8, bulan 9 dia istiadah lagi. Pada bulan 9 dia berlaku istiadah lagi, maka dia adalah adat istiadah. Jadi adat istiadah adalah apabila kali terakhir dia terjadi istiadah. Jika yang istiadah tu yang terjadi 2 bulan lepas ataupun 2 kitaran yang lepas, maka dia dikira tak ada istiadah. Contoh tadi lah, bulan 5 istiadah, ada istiadah. Bulan 6 7 hari normal. Bulan 6, bulan 7 kita tanya ada tak ada istiadah? Tak ada. Walaupun baru 2 bulan lepas jadi, dia tak ada istiadah. Sebab telah berlaku normal, telah berlaku 7 hari. 7 hari bukan istiadah, maka tak adalah ada istiadah. Memang tak ada bulan ni, tapi bulan sebelum ni ada. Bulan sebelum tu lupakan, dia tak kira dah. Okey. Seterusnya kita tengok adat istiadah haid. Adat istiadah haid terbagi kepada 2. Adat istiadah haid, adat dalam kurungan, adat istiadah haid tamyiz dalam kurungan. Baik, mari kita tengok. Jika ni adat istiadah haid, adat ni adat istiadah haid yang mana menyelesaikannya guna adat. Jika penyelesaian istiadah kitaran yang sebelumnya adalah kaedah adat, maka pada kitaran haid seterusnya, apabila berlaku sahaja pendarahan melebihi jumlah adat haid pada kitaran sebelum itu, maka hendaklah diperlakukan sebagaimana wanita suci, seperti mandi hadas untuk solat, puasa dan sebagainya, tanpa menunggu darah melepasi 15 hari 15 malam lagi, seperti mana kitaran sebelumnya. Sebab apa? Sebab apa gitu? Sebab ini kerana ianya telah terdapat adat istiadah dengan maksud mempunyai kebarangkalian akan berlaku perkara yang sama pada kitaran ini. Baik, mari kita buat contoh sikit. Tengok whiteboard. Okay, boleh tengok whiteboard? Nampak whiteboard? Tengok whiteboard. Kita bagi contoh. Contohnya, pada kali tu dia normal, asalnya normal, lepas tu jadi istiadah pada kitaran yang kedua. Kita ambil bulan Jun 7 hari haid dia, 7 hari normal lah maknanya.
Julai istihadah, berlaku istihadah. Jun 7 hari haid. Istihadah darah keluar 20 hari. 20 hari darah keluar. Nanti kita kira. Okey. Jadi pada bulan Julai berlakulah istihadah. Bulan Jun normal aja. Bila berlaku istihadah, yang mana darah keluar 20 hari. Bulan Julai ni. Dekat sangat buat 18 hari je lah. Tak cukup tempat. Okey, 18 hari. Sama je. Julai istihadah 18 hari. Pada bulan Julai istihadah keluar darah 18 hari. Maka dia menunggu macam mana bulan Julai ni? Darah keluar hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dia tak boleh buat apa-apa lah darah keluar. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah lebih sebanyak-banyak keluar sampai 16. Maka dia wajib menunggu sampai hari yang ke-16 untuk dia mandi, solat dan sebagainya. Okay. Dan penentuan adatnya, penentuan haidnya menggunakan adat, iaitu 7 hari ini adat dia. Inilah adat. Iaitu 7 hari. Maka haidnya 7 hari saja. Ini semua istihadah. Dan darah berterusan sampai 18 hari, darah berhenti. Selesailah. Ini bulan Julai. Kita tengok pada bulan Ogos. Ni dipanggil kitaran pertama. Ni kitaran pertama. Kitaran pertama. Adat istihadah ni bukan nak tengok kitaran pertama ni. Dia dekat kitaran yang kedua, iaitu bulan Ogos. Bulan ni sekadar saya nak bagi senang faham je. Dia tak kisahlah bulan apa. Dia tak semestinya dia kena bulan Ogos tu penuh, bulan Jun penuh, Julai penuh 30 hari. Tak semestinya gitu. Ni untuk mudah kira je. Okay, Ogos. Pada bulan Ogos darah keluar. Keluar macam mana? Mari kita tengok. Allah. Sekejap. Okay. Pada bulan Ogos, kita tengok pada bulan Ogos ni lah pengamalan adat istihadah haid dalam kurungan adat ni terpakai. Sebab apa terpakai? Sebab pada bulan Julai dia telah istihadah. Maka dia ada adat istihadah haid yang diselesaikan dengan cara adat, iaitu 7 hari. 7 hari haid dia. Itu pada bulan Julai. Dia kena tunggu sampai 15 hari baru mandi sebagainya. Pada bulan Ogos, kita tengok hari pertama. Tu lihat dulu. Okey. Saya ingat. Okey. Pada bulan Ogos, okey, maka datanglah hari pertama darah. Dia perlu buat apa? Darah datang. Mana boleh sembahyang kan? Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, keenam, ketujuh. Pada hari yang ketujuh dia wajib pada hari yang ke-8 lah darah keluar. Dia wajib mandi pada hari yang ke-8. Mandi solat.
pada hari ke-8. Sedangkan pada kitaran yang Julai tadi, kitaran pertama tu Julai panggil, dia mandi pada hari yang ke-16. Wajib mandi pada hari ke-16. Mana boleh mandi hari ke-8? Tak boleh. Wajib dia mandi, dia kena tunggu 15 hari dulu. Maka dia mandi pada hari ke-16 dan penentuan haidnya adalah 7 hari sahaja. Darah haidnya 7 hari. Dan dia wajib qada semayang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari. Wajib qada semayang dia. Ini pengajian lepas. Dia wajib faham dah ni. Kita bukan baru kali pertama dengar ni. Ini cerita pengajian lepas. Yang kita nak bahas yang bulan Ogos ni. Ini yang nak bahas. Jadi pada hari yang ke-8 bulan Ogos, kitaran seterusnya, hari ke-8 mandi dan solat tanpa menunggu 15 hari 15 malam. Tu je nak cerita. Itu yang kalau tengok pada muka surat 91 tu, tengok jika penyelesaian kaedah kitaran yang sebelumnya adalah kaedah adat, maka pada kitaran haid seterusnya, kitaran haid seterusnya ni lah Ogos ni, ya, apabila berlaku sahaja pendarahan melebihi jumlah adat haid, ni lah dia. Adat haid kan 7 hari, kan 7 hari, ya, maksudnya melebihi itu masuk hari ke-8 lah. Maka hendaklah diperlakukan sebagaimana wanita suci. Hari ke-8 tu, maknanya itu mandi, solat, puasa dan sebagainya, tanpa menunggu darah melepasi 15 hari 15 malam lagi. Tak payah tunggu 15 hari 15 malam. Sebab apa? Seperti mana kitaran sebelumnya, seperti mana bulan Julai. Sebab apa? Ini kerana ianya telah terdapat adat istihadah dengan maksud mempunyai kebarangkalian yang sangat tinggi akan berlaku perkara yang sama pada kitaran ini. Okey. Sekejap lagi kita bahas balik. Baca dulu. Ianya mempunyai beberapa perincian, iaitu jika pendarahan yang keluar telah berhenti sebelum sampai jumlah adat sebelum sampai jumlah haid adatnya. Jumlah haid adatnya, jumlah adat haidnya, tu baru kena sikit kot. Jika pendarahan yang keluar telah berhenti sebelum sampai jumlah adat haidnya, iaitu kalau dalam kes tadi 7 hari lah kan. Dalam kes tadi 7 hari lah. Pada kitaran sebelum itu, maka hendaklah terus mandi hadas untuk solat, puasa, dan sebagainya tanpa menunggu lagi, kerana telah nyata ianya suci dan bukan lagi perempuan yang mustahadah. Pada keadaan ini ianya telah ada haid yang baru. Mari tengok. Jika kita ambil kes yang sama, jika darah berhenti tadi bukan dekat 7 hari. Dalam kes ni saya bagi contoh, darah berhenti dalam kes bulan Ogos ni, saya bagi contoh, darah berhenti, bukan darah berhenti, darah berterusan sehingga hari ke-8, ke-9 dan mungkin berterusan lah. Maka bila hari ke-8 dah ada darah, maka wajib mandi dan solat. Itu contoh Macam mana kalau mari tengok. Okay. Macam mana kalau darah berhenti dekat hari ke-4, sedangkan adat istihadah haidnya adalah 7 hari. Kan 7 hari kan?
penyelesaian pada bulan Julai, haidnya 7 hari. 7 hari haidnya. Sekarang ni darah berhenti pada hari yang kelima, dah tak ada darah dah. Hari kelima dah tak ada darah dah. Darah berhenti dah hari kelima. Kalau darah berterusan sampai hari ke-8, maka hari ke-8 tu mandi mengikut adat istihadah haid dia yang lepas. Masalahnya tak sempat sampai 8. 7 pun tak sempat. 5 dah berhenti dah. Hari kelima dah tak ada dah. Dah berhenti, dah stop dah darah. Jadi macam mana? Ini yang nombor 1 tu. Jika pendarahan yang keluar telah berhenti sebelum sampai jumlah adat haidnya. Berhenti kat situ. Pada kitaran sebelum itu, maka hendaklah terus mandi hadas untuk solat puasa dan sebagainya, tanpa menunggu lagi. Jadi maknanya mandi solat. Sebab apa? Dia ada adat istihadah. Dia perlu menunggu sampai hari yang ke-8 untuk dia mandi. Mengikut adat istihadah haidnya 7 hari tu. Tiba-tiba tak sampai dah berhenti. Takkan nak tunggu lagi, mandi solat lah. Settle. Dan jika darah berhenti terus tak ada darah, maka dia ada adat haid yang baru, iaitu 4 hari. Tu yang bawah. Pada keadaan ini, ianya telah ada adat haid yang baru. Sebab apa dia ada adat haid yang baru? Sebab darah hari kelima tu berhenti straight, tak ada darah sampai kitaran seterusnya. Maka dia ada haid dia dah bertukar daripada 7 kepada 4 hari saja. Mana ambil ni? Ni 4 hari dia dah berhenti. Dia ada haid yang baru lah. Okay, kita baca yang kedua pula. Jika setelah mandi hadas darah berhenti sebelum berlalunya 15 hari 15 malam, maka telah diketahui dengan yakin bahawasanya perempuan tersebut bukan lagi mustahadah dan keseluruhan darah yang keluar adalah haid. Sebaliknya, jika darah berterusan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, okey, ke-8 dah lebih ada haid dia 7 hari kan? Ada haid istihadah dia. Ada istihadah haid dia dah lebih dah 7 hari ke-8. Dia mandi kat sini kan? Mandi solat. Okey. Tiba-tiba darah berterusan hari 9, hari ke-10, hari ke-11 contoh. Pada hari yang ke-12 darah berhenti kat sini, tak ada darah, dah stop. Darah berhenti. Sedangkan dia dah mandi hari ke-8 mengikut adat istiadahnya. Stop pula hari ke-12. Jadi nak buat macam mana? Ini yang saya sebut ni. Jika setelah mandi hadas, dalam kes contoh tadi hari ke-8 lah, darah berhenti sebelum berlalu 15 hari 15 malam. Sebelum 15 hari 15 malam ni. Sebelum, tak lepas lagi 15 hari 15 malam. Darah berhenti, stop. Stop dekat hari ke-12. Maka telah diketahui dengan yakin bahawasanya perempuan tersebut bukan lagi seorang mustahadah dan keseluruhan darah yang keluar adalah haid. Jadi haidnya sebenarnya adalah bukan 7 dah. Haid sebenarnya adalah 11 hari. Haid dia 11 hari. Bertukarlah daripada adat 7 kepada 11 sebab darah berhenti hari ke-12. Okey. Ini bermakna, tengok muka surat seterusnya. Ini bermakna mandi hadas, solat, puasa dan lain-lain yang telah dilakukan sebelum itu tidak sah dan hendaklah diulang mandi hadas semula, qada puasa jika telah berpuasa pada maknanya dia dah mandi kat sini ni hari yang ke-8 ni, maka mandi dia tak sah, solat dia tak sah, kalau dia puasa pun tak sah, kalau bulan Ramadan tak sah juga, dan dia perlu mandi hari ke-12, mandi sekali lagi, solat
dan seterusnya. Sebab apa? Ternyata hari ke-8 mandi dia tu, anda istihadah haid dia ternyata silap lah. Ternyata tak kena lah seperti yang dijangkakan. Yang darah akan berterusan macam bulan yang sebelum. Maka kita berhenti hari ke-12. Bila hari ke-12 tak lebih 15 hari 15 malam lagi. Maka semua adalah haid, iaitu 11 hari. Pada keadaan ini, ianya juga telah ada adat haid yang baru. Maka adat haidnya adalah 11 hari. Adat haid dia bertukar. Asalnya adat haidnya 7 hari. Kemudian adat istihadah 7 hari juga. Kemudian adatnya bertukar jadi 11 hari. Okey. Jika darah berterusan melebihi 15 hari 15 malam, maka teruskan beribadah kerana kemungkinan tadi telah benar-benar berlaku seperti mana yang dijangkakan. Macam mana kalau darah berterusan? Dia dah mandi dah ni. Yang tadilah, kes tadilah, hari ke-8 ni dah mandi. Solat. Kalau puasa, Ramadan puasalah. Darah berterusan hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, hari ke-16. Ni. Jika darah berterusan melebihi 15 hari 15 malam, maka teruskan beribadah kerana kemungkinan tadi telah benar-benar berlaku seperti mana yang dijangkakan. Maka teruskanlah ibadah kat sini, teruskan. Tak perlu mandi. Tak perlu mandi hari ke-16 ni. Hari ke-16 ni tak perlu mandi, tak perlu buat apa-apalah, tak perlu qada apa kerana haidnya adalah 7 hari juga seperti yang dijangkakan. Dan dia dah siap mandi awal-awal hari ke-8. Mana dia tahu hari ke-8 kena mandi? Mengikut adat istiadahnya, iaitu 7 hari. Adat istiadah dia pada bulan Julai lah, iaitu 7 hari. Mana pada bulan Julai bila berlaku istiadah tahu haidnya 7 hari? Mengikut adat haidnya yang ada pada bulan Jun, iaitu 7 hari. Okey, jika darah berterusan melebihi 15 hari 15 malam, maka teruskan beribadah kerana kemungkinan tadi telah benar-benar berlaku seperti mana yang dijangkakan. Perhatian. Bagaimanapun, jika sebelum berlalunya sebanyak-banyak haid telah dapat membezakan sifat darah, maka hendaklah kembali kepada hukum asal, iaitu menunggu sehingga melepasi garisan sebanyak-banyak haid untuk membuat keputusan. Ini kalau keadaan bulan Jun adat haid 7 hari, Julai adat istihadahnya dia kena tunggu sampai hari yang ke-16. Kemudian dia tentukan haidnya mengikut adat, sebab darah tak boleh tamyiz. Tak boleh tamyiz. Tamyiz maknanya pada bulan Jun tak boleh tamyiz juga. Sebab tu haidnya 7 hari ikut adat. Silap. Bukan bulan Jun, bulan Julai. Bulan Julai, bulan Jun normal. Bulan Jun normal. Okay. 7 hari lepas tu berhenti. Bulan Julai tak boleh tamyiz. Tak boleh tamyiz. Bila tak boleh tamyiz, maka haidnya mengikut adat, iaitu adat yang lepas, iaitu 7 hari. Okay. Tak boleh tamyiz. Bila tak boleh tamyiz, darah kita ambil satu warna lah sampai hari yang ke-18 ni. Satu warna. Bulan Ogos tak boleh tamyiz juga. Bulan 12 tak boleh tamyiz juga. Bulan Ogos. Sebab tu dia perlu mandi pada hari ke-8 dan darah tu berterusan sampai hari ke-16, maka ramalan yang dia ramal tu benar betul. Maka dalam keadaan bulan Ogos pun tak boleh tamyiz. Jadi bulan Julai tak boleh tamyiz, bulan Ogos pun tak boleh tamyiz. Macam mana kalau tiba-tiba bulan Ogos boleh tamyiz?
Walaupun darah tak sampai 15 hari 15 malam lagi. Macam mana? Contohnya macam mana? Kita padam dulu lah. Balik kejap, tulis sekali lagi. Macam mana kalau boleh tambis? Ni yang perhatian tu Yang perhatian tu. Pada bulan Ogos dia ada adat istiadah ni, adat istiadah haid. Tiba-tiba air pertama keluar hitam, air kedua hitam, 3 hitam, 4 hitam, 5 hitam, 6 hitam. 5 je lah, 5 hitam. Okey. Pada bulan 6, pada bulan 6, pada hari yang ke-6 merah, 7 merah, 8. Contoh. Kan dalam kes tadi sepatutnya dia kena mandi pada hari yang ke-8 ni, mandi. Kan? Sebab adat istiadah haid, tapi dalam kurungan adat, ingat. Sekarang ni dia tengok hitam. Hitam 5, hari ke-6 merah, hari ke-7 merah, hari ke-8. Sepatutnya dia mandi solat. Tak boleh. Kenapa pula? Tak tu tak sampai pun 15 hari lagi. Kenapa pula? Itu yang baca tu. Bacalah perhatian tu. Bagaimanapun jika sebelum berlalunya sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam telah dapat membezakan sifat darah, kan dapat tu ada hitam ada merah, kan boleh dapat beza sifat darah, maka hendaklah kembali kepada hukum asal. Apakah dia hukum asal? Iaitu menunggu sehingga melepasi garisan sebanyak-banyak haid untuk membuat keputusan. Maka tak boleh mandi hari ke-8, tak boleh. Dia kena tunggu hari 9, 10, merah lagi, hari 13, 14 merah lagi, 15 merah lagi, 16 merah, kata lagi tu. Hari ke-16 ni barulah dia mandi. Lama tak nampak Hari ke-16 ni barulah dia mandi solat. Hari ke-16 macam kembali kepada bulan Julai juga. Tunggu hari ke-16 baru boleh mandi dan solat. Sebab apa tak boleh pakai adat istihadah ni? Kenapa tak boleh mandi hari ke-8 ni? Sebab boleh tambis, iaitu ada hitam dan ada merah. Maka haidnya adalah hitam jika darah lebih 15 hari nanti. Sekarang ni hari ke-8, ketika nak buat keputusan hari ke-8, tak tahu lagi darah tu sampai hari ke-15 ke, tak tahu lagi. Cuma pada hari ke-8 yang sepatutnya mandi dan solat mengikut adat istiadah, hari ke-8 tu macam tak boleh mandi pula. Kata kenapa? Dia tengok 5 hari ada warna hitam, hari ke-6 warna merah, sampai hari ke-8. Jadi dia kata kemungkinan jika darah berterusan sampai hari yang ke-16, haidnya cuma 5 hari saja. Kemungkinan haidnya cuma 5 hari, ada kemungkinan lah di situ. Haidnya cuma 5 hari, maka waktu tu adat istiadah tak boleh pakai dah. Pakai hukum asal, iaitu tunggu 15 hari, tunggu hari ke-16. Jika darah berhenti, jika katalah dia pun tak mandi lah, kerana dia kata boleh tambis, boleh jadi kalau darah berterusan sampai hari ke-16, haid aku cuma 5 hari, maka hari ke-8 ni dia tak mandi, hari ke-9 darah berterusan, hari ke-10 darah berterusan, hari ke-11 darah ada lagi, hari ke-12 ada darah lagi, hari ke-13 darah berhenti, katalah darah berhenti kat sini, stop. Hari ke-13, hari ke-14 berhenti, 15 berhenti, 16 berhenti, tak ada darah, katalah, maka haidnya 12 hari je lah, tak pakailah tambis lah, haidnya 12 hari sebab masih lagi dalam tak melebihi sebanyak-banyak haid. Maknanya jangkaan dia 2 kali lah meleset. Jangkaan pertama ketika keluar hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dia dia akan menggunakan adat istihadah, iaitu mandi pada hari ke-8. Tiba-tiba darah bertukar jadi merah sampai hari ke-8, maka ramalan dia, sangkaan dia meleset, tak boleh mandi juga. 2 kali ya salah. Dah sekali sangkaan dia tak tepat. Kali kedua hari ke-8 tak boleh mandi. Sebab dia kata boleh tambis air 5 hari hitam, yang lain merah.
Lepas tu dia tunggu ajalah sampai hari yang darah keluar sampai hari yang ke-12. Hari ke-13 sangkaan dia meleset sekali lagi kerana darah dah berhenti. Bila darah berhenti dalam masa 15 hari, 15 malam, maka haid semua. Dua kali sangkaan dia meleset. Tapi itulah kaedah dia. Walaupun meleset tak meleset, itulah kaedah dia. Kalau darah ni berterusan, jika darah berterusan hari ke-13 merah, 14 merah, 15 merah, 16 merah, maka haidnya adalah hitam saja, 15 hitam saja. Betul lah, sangkaannya benar lah itu. Jika tiba-tiba darah keluar, hari yang ke-13 ni darah hitam pula keluar. Darah hitam keluar, 14 hitam, 15 hitam, 16 hitam. Maka kembalilah kepada hukum asal, iaitu bila datang darah kuat, darah lemah dan darah kuat balik, darah hitam yang pertama adalah istihadah. Itu tak faham tak apa, itu nanti dululah. Itu nanti dulu bab tu. Okey. Okey. Seterusnya, perbahasan ni adalah perbahasan adat istihadah, perbahasan perbahasan adat istihadah haid ni adalah perbahasan haid yang fardu ain, yang terakhir sekali, maknanya yang paling last. Habis adat istihadah haid ni tak ada dah fardu ain, fardu kifayah dah. Maknanya dalam perbahasan yang banyak-banyak kita dah bahas, ini yang paling susah lah, tapi dah ujung-ujung dah ni. Ujung-ujung dah. Jadi sebab tu dia agak ni. Jadi kalaulah ikuti pengajian dengan faham daripada muka surat pertama, insya-Allah tak ada masalah pun nak faham. Okey, kesimpulannya. Habis dah kesimpulan pula. Kesimpulannya, kewajipan untuk mandi hadas bagi perempuan mustahadah menggunakan kaedah adat terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3, iaitu kitaran pertama mandi hadas ketika melepasi 15 hari 15 malam. Ni kitaran pertama, iaitu Julai lah dalam kes ni. Kitaran pertama mandi pada hari ke-16, iaitu lebih 15 hari 15 malam. Kedua, kitaran kedua, bukan kitaran kedua. Yang kedua, kitaran kedua mandi hadas ketika melepasi adat haidnya. Mandi apabila melepasi adat haidnya. Itu nombor 2. Tengok, melepasi adat haid ni pada bulan Julai ni. Mandi pada hari bukan adat istihadah ni, mandi hari ke-8. Iaitu jika darah berterusan dalam keadaan tak boleh tambis, hari ke-8 mandi. Hari ke-8 mandi, maksud adat haidnya telah berlalu, mandi di sini. Hari ke-8 sebab dah berlalu adat haidnya. Yang ketiga, wajib mandi hadas setiap kali suci, sama ada kitaran pertama atau kitaran kedua. Dalam kitaran pertama dan kedua, ni kitaran pertama, bulan Julai, Ogos kitaran kedua. Dua-dua kitaran ni kaedahnya darah berhenti aja mandi. Tak kira lah kitaran pertama ke kitaran kedua ke, memang darah berhenti je mandi. Itu adalah kaedah asas sebenarnya. Itu adalah kaedah asas. Jadi kita dapat faham pada muka surat 90, 91 dan 92 ini adalah apabila berlakunya istihadah pada satu ketika itu, satu bulan itu, pada bulan seterusnya kebarangkalian akan berlaku perkara yang sama sangat tinggi, maka tak perlu tunggu 15 hari 15 malam dah.
pada kitaran awal atau kitaran pertama, awal-awal, jika darah datang, haram solat, darah berhenti, wajib mandi solat. Okey, itu yang pertama. Pada itu katalah bulan yang pertama. Yang darah berhenti secara normal, maka dia ada adat. Itu biasa tu, kita faham. Pada kitaran yang seterusnya lepas pada tu, darah berterusan sehingga jadi istihadah. Oleh kerana tak boleh tamyiz, penentuan adalah menggunakan adat, iaitu kali terakhir. Sebelum itulah, pada bulan seterusnya, kemungkinan istihadah akan jadi sekali lagi. Maka pada bulan yang kedua tadi, dia perlu qada banyak. Saya bagi contoh tadi 7 hari. Katalah adat haidnya 3 hari. Pada bulan yang pertama, adat haidnya 3 hari, normal 3 hari. Pada bulan yang kedua, jadi istihadah dan tak boleh tamyiz, maka haidnya adalah mengikut adat, iaitu 3 hari. Yang mana dia dapat kenal pasti pada hari ke-16, dia mandi hari ke-16. Jadi dia kena qada banyak hari tu, 12 hari dia kena qada tu. Sebab haidnya cuma 3 hari, dia tak semayang 15 hari. Sebab dia dapat tahu pada hari yang ke-16. Maka dia kena qada 12 hari. Kan? Sebab haidnya ikut adat cuma 3 hari. 12 hari tu, 12 kali 5, 60 waktu dia kena qada. Banyak, tak kesian kat dia. Okey. Jadi pada bulan ketiga pula, bulan seterusnya, bimbang takut jadi perkara yang sama, maka dia kena qada banyak. Iaitu last sekali kalau tunggu hari yang ke-16 dan darah tu berterusan, dia tunggu hari ke-16, maka haidnya 3 hari juga, kena qada lagi 12 hari. Jadi pada bulan ketiga ni, istihadah yang telah berlaku pada sebelum, dia ambil sebagai faktor kemungkinan akan jadi juga. Maka pada hari yang keempat dalam kes ni, mandi dah. Kerana apa? Kerana kebarangkalian akan darah berterusan sampai hari ke-16 sangat tinggi, yang sebagaimana berlaku pada bulan sebelum. Jika dia mandi pada hari yang keempat, dah siap mandi dengan anggapan sama macam bulan sebelum, maka kalaulah darah tu betul berterusan sampai hari ke-16, maka tak ada apa dia nak qada pada bulan itu. Dia cuma berhutang yang nak kena qada yang pada bulan yang kedua je, iaitu yang 12 hari tu je. Jadi kalau katalah dia tak boleh qada apa, kalaulah tunggu hari yang ke-16 baru buat keputusan, maka dia kena qada 12 hari lagi. 12 tambah 12, 24 hari dah. 24 kali 5 waktu kali lah. Pada bulan keempat, bulan seterusnya jadi pula macam tu, qada lagi 12. Qada lagi, kalau katalah setahun jadi gitu, berapa ratus ribu dia nak kena qada tu. Dah lah tu dia dalam keadaan istihadah, nak qada satu wuduk, satu fardu. Maka kerana kepayahan tadi, dibenarkan untuk guna kaedah adat istihadah haid, yang mana penyelesaiannya adalah menggunakan adat. Macam mana kalau penyelesaiannya menggunakan tamyiz? Contohnya pada bulan pertama normal 3 hari, katalah 3 hari normal. Bulan kedua jadi istihadah, tapi bukan ikut adat, sebab boleh tamyiz. Iaitu katalah boleh tamyiz pada bulan kedua tu, haidnya hitam, yang ini 10 hari yang pertama, bakinya merah, semua adalah istihadah. Pada bulan ketiga, nak pakai apa? Nak pakai angka 10 tu ke tamyiz tu? Atau nak pakai adat dia 3 hari? Atau macam mana? Yang itu ada pada muka surat 93 dan 94 akan datang. Bab perbahasan ni agak berat, kita kena stop dulu di sini, nanti kita sambung nanti Okey. Jadi selesai adat istihadah haid, yang mana adat istihadah dia diselesaikan dengan menggunakan adat. Akan datang nanti, kita akan bahas 93 adat istihadah kalau nak selesai tambih macam mana. Wallahu alam. Tangguh dulu. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
lilladzina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.